سليمان إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم. Nampak ada pocong kat tepi katil kita. Meracau, dia dah terpekik apa semua Pak, ini kuntilanak semua. Apa dia ni bikin kat sini Aku macam seram itu nak tanya tau. Pasal tak Dia dipanggil kotak 7 tadi sini. Selamat datang ke rancangan Ruqyah dan Mantra Podcast. Dan podcast ini dibawakan kepada anda oleh Sate Boy, sate yang terlaris di Singapura. Dan untuk anda yang ingin order sate, anda boleh saja pergi ke laman sateboy.sg. Kita pun ada letak promo kod di bawah ni. Promo kod dia RMXSB10. Saya ulang, RMXSB10. Jangan lupa letakkan promo kod tu di dalam laman mereka. So apa tunggu lagi guys? Kalau you ada event nak buat ke live station, for wedding ke corporate ke apa, bolehlah book dorang punya live station dekat laman dia Betul. Kalau you all dah tengah makan sate daripada Sate Boy ni, jangan lupa ambil gambar, lepas tu hantar kepada kita lah. Nanti kita akan tunjukkan di Instagram dan promote sekali. Tag sekali tag Sate Boy dan tag juga kita. Alright, dan tanpa buang masa, kita akan teruskan dengan rancangan podcast ini, Ruqyah dan Mantra. Jangan ke mana-mana. Bersama kita hari ini adalah seorang pendengar tegar Ruqyah dan Mantra Podcast. Dan macam biasa, Kai, Syazwan, Rujdi, kita pernah cakap pada pendengar kita, kalau you all ada story yang nak share yang menarik dengan kita, why not just send in your story to us, dan insyaAllah kita akan menjemput you all datang ke studio kita. Banyak sangat orang nak share ni. Kena Banyak. So kita nak kena baca one by one lah. Betul. ni kan. Boleh. Tapi tak apa, share je korang punya story, mana tahu ada peluang. InsyaAllah kita akan berjumpa. Boleh duduk kat sini juga untuk kongsi korang punya cerita. Betul. Dan tanpa buang masa, pada hari ini kita ada seorang pendengar kita. Kita namakan dia sebagai Ahmad. Okey, boleh kita namakan dia Ahmad lah. Dia senang lah. Kita nak protect dia punya identiti daripada mereka lah, orang-orang di luar sana. Takut dia, pasal dia punya cerita ni, dia nak ceritakan kita ni satu pengalaman yang peribadi Betul. yang to me is very hot. Yes, betul. Aku pun rasa yang cerita ni akan boleh relate dengan ramai orang yang kat luar sana lah, yang lagi-lagi tengah dengar. Mungkin korang pun lepas dengar cerita ni, korang pun mungkin ada cerita macam gitu juga. Jadi korang pun boleh kongsi kat kita. Semoga apa yang dikongsikan oleh Ahmad dan kami pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada you all. Okay, InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum Brother Ahmad. Waalaikumsalam. Masya-Allah. To you guys also. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih dengan kita punya podcast thank you to you guys also for inviting me lah. Terima kasih kerana sudi lah datang ke studio kita yang kecil ni, dan juga kedepankan you punya story lah pada kita. Alhamdulillah, kita find it menarik, dan like I said again, semoga menjadi iktibar pada para pendengar yang lain lah. Boleh insyaAllah. Mungkin Ahmad, kalau you all tak tahu hipnosis ni, kita berikan sedikit lah. Beliau mempunyai kisah peribadi yang di mana keluarga mengakibatkan membabitkan keluarganya dalam rawatan yang mungkin ada sedikit question mark kat situ. So Ahmad akan ceritakan kita lah. Boleh Mat? Boleh, insyaAllah. Okay, come on. The mic goes to you. Let's go. Okay, this one is way back 2003, 2004. Okay, that's where it all start up. Where kira my mum so-called disihir. Okay, disihir. Then kira dia cari tukang ubat lah. So during that years, Ruqyah is still not really actively known. So kira ibaratkan during that years, kira pakcik pakai songkok, kira baca-baca sikit, kira tukang ubat lah. Betul. So kita masih belum aware that okay, ada kira ada salah, ada betulnya lah. Betul. So she find out, kira dia terjumpa dengan satu malak Allah ni, okay, which is bukan orang Singapura lah, tapi dia kadang-kadang macam 2 minggu akan balik, akan datang ke Singapura
at a house. Kira tuan rumah ni kira macam home him for 2 minggu. So that's where dia punya patient dia akan datang for that whole 2 weeks. Ada yang datang kerana tak ubat tapi lepak-lepak berbual dengan dia, something like that lah kan. So that's where dia akan berubat lah. Minta maaf, rumah tukang ubat ni dekat west side ke, east side ke, north side ke? Kira tak cakap kat mana. Okay, tapi maybe kat daerah kira Okay, Jin, sabar. West side West side. lah. Okay, west lah, west. Okay, kita sambung lagi. Kau ni. Okay, kira west. Kira kita start balik. Okay, kira dekat west part of Singapore lah. West part of Singapore. Okay. Kira rumah HDB. Kira orang kita juga yang host him lah. Okay. Untuk that 2 weeks or 3 weeks dekat Singapore lah. Okay. So ramai juga dia punya patient yang datang. Kira kalau nak berubah kan, kira nak kena queue lah, macam jumpa doktor lah. Kira bukan nak cakap well known pun, kira I think word of mouth orang kena recommend. Then jumpa dengan dia. During that time I was secondary, so I don't know anything about all this. Okay, kira kita semua tak tahu lah. Okay, kira adik-adik semua tak tahu. Kira kita macam whatever yang dah tertera untuk parents cakap buat gini, kita just ikut. Kan. And so-called takut mak bapak lah. Okay, tak nak kecil hati orang, so kita ikutkan. So over the years when I was in poly, so that's where I found macam something is wrong with dia punya cara perubatan dia. Okay. Pasal cara perubatan dia, yes, dia ada usul-usul bacaan surah Al-Fatihah, and the way dia advise kita macam okay, jangan lupa solat, okay, banyakkan zikir ni semua, everything. So okay, that one is kira low red flag. So the red flag part is when dia dah start macam kasih individual people dengan barang-barang untuk pegang pendinding. Barang macam mana ni? Tangkal? Macam tangkal. Okay. So tangkal dia macam tangkal. So dia cakap, so to me I already know it's a tangkal, because I so-called adalah baca sikit-sikit segi agama kan, syarahan. So I know macam ada macam a few red flag in him. Okay. So the first red flag is confirm is tangkal. Okay. So tangkal ni dia ibaratkan dia cakap okay, kalau kita nak sorry to say murah rezeki, okay, kerja bagus, senang naik pangkat, ataupun business bagus, okay, pakai ini tangkal. Okay, kalau kita kerja dekat certain area, kita pakai ini tangkal. Kira macam tangkal loh. Nak kena pakai kat dalam badan ni lah. Then other than that, lepas tu yang I found out that he also a red flag is bulan puasa dia tak puasa sih. Okay. Kan? Macam mana? Okay, during that age I already know what is right and what is wrong. Okay. So bulan puasa dia tak puasa. Tapi kita puasa tau. Tak puasa dia makan ke dia sokok? Makan lah. Depan dia makan dan dia sokok lah depan kita lah. Dengan depan patient. Tapi patient semua beda tau. Kira okay, why I say this, why I didn't agree with it, because pasal patient dia ni which including bukan nak apa lah but including my parents also, dah ibaratkan buat dia ni dah macam Maharaja Lela. Faham. Macam master. Diorang masih tahu yang okay, aku ada Allah Ta'ala. Okay, aku kena berserah kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau apa-apa mengena dengan kehidupan, apa-apa okay, besok kau nak exam, okay, aku call dia ni hari. Okay, cik, tolong tengokkan tolong jagakan besok dia nak exam, tolong kasih, kalau boleh kasih dia pass. Habis that. Okay, besok nak pergi interview kerja, cik, kalau boleh kasih dia lepaskan dia pergi interview dapatkan kerja. To that extent tu. Dah tak sup lah. Okay, example to that extent dia ada si ni ada girlfriend, kau boleh tengokkan dia ada apa-apa tak kat dia. Faham. Okay, kalau dia cakap tak boleh, then tak boleh lah. Nak kena turut lah. Kita nak kena putus lah. Example kalau I ada girlfriend jambu nak mampus, tapi kalau parents go to him tanya, okay, kalau dia cakap dia ni ada saka begitu, kena putus lah. So you feel that pain lah. Faham. Tapi alhamdulillah lah, so far I tak go through that lah. Because to be very honest, I anak yang paling kira sekelanggar. Tak setuju lah. I tak setuju lah. Tapi dalam bahasa kita, dalam pasal-pasal I langgar. Tapi itu yang buat heated up. Tapi heated up bukan sampai kena buang keluarga ke apa, tapi still dengan cara baik lah, I langgar. That means in your family you seorang tak agree lah. Yang lain semua macam
Kira me and my Percaya brother lah. Your brother. My brother. Kira kita dah belajar. So kita dah tahu lebih dalam. So that's why kita pelan-pelan cokok tarik diri. And on top of that, apa-apa dia suruh kita tak praktis lah. Faham. Tapi so itu saya, ini yang buat kita sebagai seorang anak nak kena tipu dengan mak bapak sendiri. So it's not right. Yalah, Which sebab is you faham kan? Macam kita tahu benda tu salah. Tapi macam mana kita nak nasihat orang tua kita? Macam mana kita nak penetrate them to make them know that ini benda salah? Because dah jadi gitu dah bertahun-tahun tau. Bayangkan 2003 dah bertahun. So it's already like a habit to them. Apakah amalan yang dilakukan oleh your parents bila jumpa? Okay, every month orang akan ambil air berkarton-karton untuk kita minum. Kira 1.5 liter ni air lah. Dia kira dia akan baca every malam Jumaat. Asap lah. Tapi tak tahu apa dia. I know that one we don't know. Because dia kat dalam bilik dia. Kita datang sangat collect je. Then kira urut. Okay, urut pula laki perempuan pun kira go je dia urut. Tapi sebelum pada urut perempuan kira nak kena ada someone there lah. Tapi yalah, I don't want to say it right or wrong, tapi in my view is wrong lah. Faham. Obviously lah. Then other than that, macam kau cakap tadi lah, tangkal. Yes, tangkal. Tapi bila dia cakap pasal tangkal tu, kau pun pakai? Ya. Kau pun pakai? Aku kena pakai lah. Kat mana? Tapi okay, bila part during secondary years, dia akan suruh kita semua buat macam getah. Getah suar. Getah dia pakai kat pinggang. Tapi untuk aku irritating. Pasal once kau dah pakai tu benda, dia tebal tau. Kau minta Dia maaf. pakai belt kira irritating. So I don't want to wear already. Minta maaf Mat. You mention to me yang kau ada bawa benda ni. Ada. Betul bawa. Sekarang? Ya. Okay. Boleh keluarkan tengok barang dia. Bawa. Kau bawa lah? Aku lah. Ui. Terperanjat ni. Uish. So ini barang yang telah diturunkan. Okay, aku can bilang bila lah. Okay. So ini is the first. Tapi aku tak tahu apa kat dalam ni. Okay. Ini cuba ulaskan sikit. Yang ini ni letak dekat mana? Semua ni barat kena ikat. Okay, kena ikat. Lepas tu getah. Okay. Pakai kat tali pinggang. Oh, ini yang cakap letak kat tali pinggang lah. Ini aku dapat bila part baru-baru. Okay, secondary school years. Secondary school lah, around there lah. Okay. So dalam ni aku tak tahu apa benda. Dan ini dia cakap is ada mengena dengan binatang. Benda daripada binatang. Oh, dalam dia okay. So ini is by right untuk kira macam kita kalau kerja kira kita macam somebody lah. Tak boleh langgang kau lah. Ada status lah. Ada orang status. tak boleh kianat kau lah. Faham. Kerja lah. Ini pula is aku dapat bila dapat aku kerja dekat laut. So dia cakap kalau sekiranya laut gelora ke ataupun jumpa dengan benda laut, kira ni kau, dia cakap aku apa tahu, ini kira kau apa dia cakap, bukan bilas lah, kira macam kau rendam dekat air laut tu, nanti dah okey. Okay. So this is the things lah. Okay. So inilah benda-benda yang dia practice lah. Tapi like I say, it's quite contradicting. Okay, pasal kita dah belajar, kita dah tahu. And lagi sekarang dah macam-macam cara kita nak tahu in many ways. YouTube, podcast. So is alhamdulillah, that's why is a great awareness to all of us lah. So aku dah tahu, okay, dia punya practice is dia dengan surah-surah. Dia suruh solat, dia suruh baca zikir semua surah-surah lah. Okay. Tapi ini yang red flag dia. Faham. So this is where untuk orang macam aku ni yang sorry to say cetek dalam segi pengajaran agama, Okay. aku kira tak tahu tau, kira ni benda betul ke tak betul. Pasal dia portray in front of us, yang patient-patient dia is dengan macam gitu lah, agama apa. Ya. Yalah agama. Tapi kita yang sorry to say yang lurus benda ni tak tahu apa-apa, kita akan take this as
normal. Part of it lah. Part of the agama punya practices lah. Ya, tapi basically kita dah pakai tangkal, tapi macam mana Kau faham tak? Faham aku. Yalah, inilah yang kau masukkan sekarang. Kau tahu pengajaran dia, tapi kau tahu a certain part yang bila benda-benda ni dah keluar, kau tahu benda ni macam questionable lah. Yes, Kan questionable, yes. Tapi kau tak nak kira derhaka pada ibu bapa lah. Correct. Faham. Because kira semua orang will do the same thing. Aku rasa semua orang pun akan go through this lah. It's not about this thing, tapi macam kau tahu kadang-kadang benda tu tak logik and tak common sense and salah. Tapi kau tak tahu macam mana tak nak tegur dengan tak nak kecilkan hati mak bapak kau. You get me not? Yeah, faham. That scenario. That is me. Faham. So it take me over the years until now to so-called to make sense to my parents. Faham? Aku rasa benda ni banyak pendengar pun boleh relate. Yang or maybe the experience also lah. old practices sekarang dia dah jadi norm. Bila dia dah jadi normal, benda tu terbawa-bawa sampai anak muda. Tapi anak muda ni sekarang dah expose dengan mungkin podcast, Social TikTok video, apa-apalah sekarang semua ada. And diorang tahu benda ni actually again questionable. Kita tak nak judge benda ni salah ke betul, tapi kita semua tahulah kan. Kita semua tahu lah kan. Tapi at the end of the day, sekarang macam mana kita nak sampaikan dengan orang tua? Mungkin aku tak tahu ni kau punya expertise ke tak, tapi in your experience macam mana kita nak try to tell our parents yang Betul Ahmad ada stop try berbual dengan ibu ayah. Okay, ada. Basically it happened last 2 years. Which I find it macam kira dah tak boleh lah. I cannot go dengan diorang punya cara. What was the last straw? Kenapa kau tiba-tiba macam Okay, cerita dia is when it really affect my family. My own house and my own family. Your own personal family, My own lah. personal You family. and your Kira my wife. kids and my wife. Oh. Okay. So that's where I want to make it a stop. So what do you do? What do you do to make it a stop? Okay, first of all, okay, during that time pun basically I'm a person who macam suka share with my parents. Kira macam what is the thing. Kira diorang ni dah macam my best friend tau. Okay. Macam apa-apa pun akan berbual. Bukan nak cakap macam lurus benda sangat, tapi kira dah terbawa-bawa daripada kecil. So I share macam okay, what I go through. So rumah, example rumah macam lain rasa dia kan. And especially during that time is my wife tengah pregnant. So I find it macam it's kira macam rasa lain lah. It's just lain lah. So I tell my mom. Then my mom call him. So what he did, dia lepas dia kira dia tak kat Singapore apa. So call him tu, he say what, he told my dad to go over to my house, suruh bakar benda. So bakar macam ibaratkan macam black pepper, apa lada hitam Okay, black pepper, lada hitam, cili kering, bawang merah kecil, bawang kecil, okay. Ada lagi a few things lah. Dia suruh bakar kat tengah-tengah hall. Okay. Itu I masih belum so-called belum mendalam belajar. Okay. After that, I think rezeki Allah kasih I across one of kita punya Satiza punya video about Ruqyah. So I contacted and one of the ustaz came. So I share lah. Kira I kira tell him the full story, everything lah. Okay. Like what I tell you guys lah. Adakah Satiza ni Ustaz Fadli? He is one of them. Kira dua Baik, ustaz kau dengar. Ustaz Fad is one of them lah. Masya Allah, Masya Allah. And Ustaz Fad is also the one yang exposed me to Ruqyah. Masya Allah. And mendalam lah, really mendalam lah. And when he talk about this, that's where it's like alamak, benda ni salah tapi aku ada benda ni dekat rumah. Dia seram. Then after that Ustaz do his things, Ruqyah and everything. That's where I found out yang adalah macam malu halus dekat dalam rumah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada waktu tu? Ada orang kerasukan ke apa yang terjadi? Cerita dia is cerita dia is I was tengah buat kerja kat my house. Okay, my house with my friend. Kira my friend, kita tengah buat kerja sampai 1:30 pagi lah. Kita tengah buat kerja. Kali dia nak balik. So my practice is normally when my tetamu nak balik, I akan ikut sampai ke main door.
Kira dia dah jalan, baru I tutup main door, baru I masuk lah. So during that time I tutup pintu, kira bye. Then after that dia jalan. Then after that I go inside my master bedroom. So master bedroom, my bed is right beside tingkap. Okay, so right beside tingkap, then I was baring. So baring kira tak boleh, kira my habit is nak kena main phone dulu kan. Dia tengah main phone kali mesej satu sampai. One WhatsApp come in. That is my friend who yang baru balik. Okay. Then after that he text me, he say in cap lock. He say yang dia cakap, kau ada piara barang dia gitu tau. Dalam that WhatsApp. Okay. Dalam that WhatsApp. So I told him apa kau mepek apa barang. Dia cakap tak ada lah. Okay, kalau tak ada pun kau jangan nak main cap-cap dengan aku. Pasal dekat lift lobby. Okay. Dekat lift lobby, kira from the lift lobby, kalau pusing, he can see my house. My house corner. Dia boleh nampak. Kira quite existent juga. Kira macam 2 unit punya distance. Okay. Lobby dengan my house. Then after that he say, kau jangan main-main. Kalau main-main pun ni dah 1:30 pagi. Habis aku tinggal daerah west juga. And that place during that time tengah viral penampakan dekat kapak. So dia cakap, kau jangan main-main. Ni kapak tak kelakar. Dia cakap, tak ada, aku kena tengah baring ni. I say. Terus I video call him. Then after that, dia masih kat lobby tengah tunggu lift. So I video call him. Kali dia terus macam pusing. Nampak tak dalam video call tu, macam pusing. Kita nampak dia video, dia tengah pusing gini tau. Kita tengok my unit. Terus dia off. Dia terus hang the phone. Terus a few minute dia nak pergi ke kapak. Okay. Then after he call me back. So dia cakap, Mat, aku macam tak sedap hati lah. Okay, aku macam tak sedap hati. Kau boleh check kau punya kamera kat luar rumah tak? Because I got kamera kat gate. Okay. So I check. The last video is dia keluar rumah. Pasal pintu swing apa. So itu footage tangkap. After that terus blank. Blank. Then after that another footage where terus clear. So that footage yang blank tu is around 20 minutes punya footage. Tak pernah terjadi. Sepatutnya dia record, dia masih keep on recording lah. So I can show you lah. Okay, I think I show you how it look like. Okay, the real thing Boleh. Because it's the same camera that I'm using now. Okay, so at least korang boleh faham lah. Boleh, untuk para pendengar apa yang terjadi sekarang ni, Ahmad akan tunjukkan kita the video footage of luar rumah dia yang pada waktu yang diceritakan ni. Okay, so sekarang ni tengah live. This is the live footage sekarang lah kat luar rumah. So he was here. This is my lift lobby. Okay. So that is my lift lobby. So daripada situ dia tengok sini. Okay. So dia nampak yang benda tu daripada sini tengah gini. Itu yang maksudnya cak-cak lah. Dia cakap tu cak-cak. Itu apa? Nampak yourself ke? Nampak pocong dia nampak, ke? dia cakap he claim is pocong lah. And buruk seburuk-buruknya. Kira macam nak cakap kira dia punya description is macam madi-madi yo. Okay. Macam gitu lah. The whole thing lah. The whole thing. Kira dia nampak macam toncit. Tapi dia tak nampak full lah. Tapi dia tahu ada toncit. Faham. So benda tu macam gini lah, keluar gini. Dekat belakang dis. So dia bilang gitu lah. So the footage akan kira a slight movement pun akan nampak. Dia akan nampak. So dia akan record. Is a cloud punya. So dia takkan lari. Because is cloud punya saving lah. So how it save it. So dah gitu all the way. Terus okay, dah say okay lah, tak apa lah, nanti kau sampai rumah kau message aku lah. Ataupun kau nak aku call kau all the way tak, ni kira aku keman kau. Cakap tak apa lah, aku rasa aku dah okay sikit, aku dalam kereta. So okay, so sampai rumah. Okay, then after that I just do my own thing. Kira that time my wife tengah pregnant, my wife dah tidur kat sebelah. Then I was like still main my handphone. Okay, my bed and my window, the distance is, kira sini is my langsir. Okay. You see there's a distance kan. Aircon tengah on, kipas tak on. Aircon 24 degrees, fan number 2, kira tak kuat apa. Tapi my langsir dia langgar-langgar air. Okay. So mana angin tu datang? Tingkap buka tak? Tak. Because I'm the one who close all the window. And my bedroom punya window tak pernah buka. Dah langgar-langgar tau. Okay, tak apa, I diam. So I tak masih tak tangkap lah. Tak fikir apa-apa lah. Tak fikir apa-apa lah. Kira macam okay, tak apa lah, langgar-langgar, okay, tak apa, kira masih main handphone. Dah main handphone kan. So this is the part where is really trigger us lah.
So that's where suddenly I think I was like watching something, okay, which tak ada sound lah. Alih-alih kat telinga kanan ni macam ada bunyi garau macam. Ya. Terus I tak ada hege-hege, I kejut my wife. Okay, I cakap, okay jom bangun, okay kita balik rumah my mum. Tu ni jam berapa ni? 2 pagi, around 1 plus 2 pagi 2 pagi juga kau pack barang-barang kau, anak kau semua kau angkat? Tak, that time during belum ada anak. That time masih kat dalam perut. Pregnant lah. The first one masih kat dalam perut. Okay. Okay lah, terus bangun, terus and dia tak tanya apa-apa. Yang bagusnya tak tanya apa-apa, macam kenapa dia tak ada. I think dia pun dah tahu. Dia dah tangkap lah Bangun, terus straight away pergi rumah my mum lah. Tapi tak keluar rumah tu macam berat tau. Pasal dah tahu kan, pasal member dah kasi info dia kat luar rumah sini. Terus macam tawakal, buka pintu main door, tak ada apa-apa. Saya tak ada apa-apa. Tapi bila part on the way there, kita diam. Tapi dah sampai kat my mum, diorang tengah tidur. Kita terus macam gate crash lah masuk. Dia ceritakan, then I ask my wife lah, kira dia kat rumah kadang-kadang, pasal datang I kerja shift. Dia cakap, when I kerja malam, dia ada rasa apa-apa. Dia tak ada apa-apa, tak rasa apa-apa. So dia tengah pregnant apa. Then after that I feel that I myself pun tak ada apa-apa, tak rasa apa-apa. Tapi kena kat tetamu lah. So itu, then my mum macam biasa bilang perawat tu. So that's where I call ustaz lah. Okay, so your mum pergi ke perawat yang tukang ubat tu, then you pergi ke ustaz untuk So okay. that's where the perawat tak tahu buat apa. Dia cakap aku akan kira buat daripada dia punya side lah. Dia tak payah turun lah, something like that lah. Okay, jarak jauh lah. Yes, something like that lah. So then after that I ruqyah. That's where I start the first ruqyah lah. That's when you okay lah. Okay, faham. Faham. So bila you ruqyah, your first ruqyah tu, barang-barang ni tak buat keluar? Okay, sebenarnya benda-benda ni semua dah lupa dah lama sebenarnya. I simpan kira dalam-dalam sampai dah tak ingat. Cuma recently kemas-kemas baru terjumpa balik. So when terjumpa balik, then that's where I contacted you guys lah. Tapi ni dah bersihkan lah dulu. Bila kan dah baca-baca lah. Tak tahu. Tak tahu lah. Belum tak tahu. Oh ni tak tahu. barang lain lah. Ni tak tahu. Oh ni tak tahu. Terjumpa lagi. Terjumpa balik. Tak apa, nanti kita akan rungkai lah, kita buka nanti. Kita buka pelan-pelan, kita pakai gunting, kita buka pelan-pelan kat dalam ni, dan kita tunjukkan lah live dekat recording kita. Okay. So ini pendengar punya, ini korang nampak kira live kat dari sini lah. Even though kita dah record, memang ni pendengar kita bawa. Jadi kat sini juga nanti mungkin episod nombor 2 Sarhan akan buka, akan rungkaikan, and betul, unboxing. Betul. Cerita yang amat menarik daripada Brother Ahmad. And I have actually few questions to ask. Bila waktu yang you ruqyah tu, ada apa-apa yang terjadi ke? Ataupun nothing happened to me. Bila you ruqyah, ibu pergi ke perawat tu, so ada bercanggah kan? Basically tak ada rasa apa-apa lah. Nothing. Cuma when ruqyah tu, nothing happened to me. Tak ada macam kerasukan ke apa-apa. Tapi ada a bit in my wife lah. Your wife during that time. Yang tengah mengandung tu. Something lah. Kira dia macam bukan rasuk lah, tapi ada that reaction. Ada tanda-tanda. Ada that reaction. Tapi peruqyah tu ada cakap apa-apa tak? Amalan. Dia tak cakap apa-apa. Dia cuma cakap kita jangan henti solat jemaah. Dia kalau boleh azan and baca surah Baqarah lah kat rumah. Practice that all the way lah. That is the weapon lah. Ubat dia lah. Itu je. I think I pernah cakap dekat episode yang lalu, pagar yang paling kuat dalam rumah tangga kita ni adalah solat jemaah antara suami dan isteri. Kerana pada waktu tu, lepas solatnya tu, isteri akan mendoakan suami, suami akan doakan isteri, dan akan rasa cinta antara each other tu berputik. Dan bila rasa cinta tu, syaitan iblis tak suka sangat dengan perasaan cinta antara suami dan isteri tu. Kerana apa? Matlamat sihir hanya satu saja, untuk memisahkan antara suami dan isteri. So amalan solat berjemaah ni adalah antara pagar yang paling bagus dalam rumah tangga kita. Paling kuat dalam rumah tangga lah. Dalam rumah tangga kita. Bukan rumah. Kau jangan solat dengan perempuan lain kat belakang pula. Itu lain. Itu jadi abang Tesla. Abang Tesla. Baik, kita akan sambungkan dalam episod yang bahagian yang kedua. Jangan ke mana-mana para pendengar Ruqyah dan Mantra. Nanti, betul kan? Betul. Kita akan sambungkan kepada bahagian yang ke depan, InsyaAllah. Jumpa lagi.